Assalamualaikum. Okay, hari ini kita akan belajar tentang Ibn Sina. Apa perubatan dunia? Okay, baik data. Nama sebenar beliau ialah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Lebih dikenali sebagai Ibn Sina di belah timur, manakala di sebelah barat Avicenna. Telah dilahirkan pada tahun 370 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 980 Masihi di Bukhara, Turkistan. Setelah bapanya meninggal pada 390 Hijrah, bersamaan dengan 1000 Masihi, dia telah berpindah kepada Khawarizm, Jajan, Rai dan Hamazan. Ibn Sina juga pernah bertugas sebagai pakar perubatan di Rai. Beliau meninggal pada tahun 428 Hijrah, iaitu 1037 Masihi di Hamazan. Waktu tu dia baru 58 tahun. Okay, kepribadian Ibn Sina. Beliau merupakan seorang yang tekun dalam mempelajari ilmu. Sebab Ibn Sina dia pernah baca satu buku, buku tentang metafizik karya seorang tokoh Yunani, iaitu Aristotle, sebanyak 40 kali. Yang kedua, Ibn Sina juga merupakan seorang yang taat akan perintah agama. Sebab Ibn Sina selalu pergi ke masjid dan berdoa. Ketiga, Ibn Sina merupakan seorang yang pintar. Dia telah menguasai pelbagai ilmu nakliyah ketika berusia 18 tahun. Ilmu nakliyah ni dia macam ilmu berteraskan wahyu, ilmu fiqah, ilmu tauhid tu semua. Kalau yang ilmu tidak berteraskan wahyu, nama dia ilmu akli. Dan keempat, berinovatif. Ibn Sina telah melakukan penyelidikan dan menghasilkan karya dalam pelbagai bidang, terutamanya perubatan. Pendidikan. Ibn Sina dia telah mempelajari Al-Quran sejak usia 5 tahun. Manakala dia telah menghafaznya ketika usia 10 tahun. Dan kat sini dia cakap Ibn Sina dia belajar dengan ramai orang tokoh. Yang pertama, dia telah belajar fiqah dan tasawuf dari Ismail Az-Zahid. Seterusnya telah belajar ilmu hisab dan prinsip geometri daripada Muhammad Al-Masah. Ilmu hisab ni sebenarnya matematik. Nama dia hisab sebab hisab tu maksudnya perhitungan. Ketiga, ilmu falsafah daripada Abu Abdullah An-Natili. Manakala ilmu sains dan astronomi daripada Al-Biruni. Dan waktu dia berumur 16 tahun, dia dah menguasai ilmu perubatan. Ketokohan Ibn Sina dalam bidang perubatan. Ibn Sina dia pernah merawat ramai orang yang orang berkuasa. Kat sini dia pernah merawat penguasa Bukhara, Nuh bin Mansur, penguasa Jurjan, Qabus bin Washamkir, penguasa Hamazan dan penguasa Isfahan. Nampak kat sini dia macam dia seorang ahli perubatan yang penting waktu zaman dia. Seterusnya, Ibn Sina telah menghasilkan banyak karya perubatan seperti Al-Qanun fi Al-Tib, Al-Adawiyah Al-Qabliyah dan Alfiyah At-Tibiyah. Dan karya tersebut dia telah diterjemahkan kepada banyak bahasa. Kat sini kita tahu yang Ibn Sina dia punya bahasa ibunda dia bahasa Farsi. Tapi untuk karya dia, kebanyakan dia tulis dalam bahasa Arab. Sebab waktu tu bahasa Arab ni dianggap sebagai bahasa ilmu, seperti mana bahasa Inggeris pada hari ni. Dia macam satu dunia waktu tu gunakan bahasa Arab. Sebab waktu tu tengah zaman kegelapan Islam kan. Dan juga Eropah pula waktu tu tengah mengalami zaman kegelapan. Dan karya Ibn Sina Al-Qanun fi Al-Tib ni dia telah diterjemahkan kepada 15 bahasa, 15 buah bahasa. Dan masuk abad ke-17, karya Ibn Sina ni
dia telah dijadikan macam bahan rujukan asas lah untuk pelajar yang ambil perubatan di universiti-universiti dekat Itali dan Perancis. Seterusnya dia telah, seperti mana saya cakap tadi, dia telah melakukan banyak penyelidikan. Sini dia telah menemui penyakit baru dan puncanya. Pertama sekali, pengaruh kuman dalam penyakit. Seterusnya, penyakit berjangkit, virus seperti TB. Dan ketiga, penyakit seperti rubella, alahan, cacar, penyakit jiwa dan seumpamanya. Manakala dalam penemuan dalam bidang farmasi, Ibn Sina telah menghasilkan ubat dan preskripsi yang mujarab lah, yang memang berkesan untuk banyak jenis penyakit kronik. Dia juga telah menghasilkan ubat bius, iaitu ubat kebas. Yang akhir sekali, dia telah membangunkan teknologi perubatan. Ibn Sina telah mencipta benang khusus untuk menjahit luka pembedahan. Sebab sebelum tu, sebelum ada benang khusus tu, dia hanya guna benang biasa ketika melakukan pembedahan. Dan dia benang biasa tu kurang efisien untuk kalau nak dibandingkan dengan benang khusus yang diguna ni. Dan akhir sekali telah mencipta pecah gari. Pecah gari, untuk pengetahuan anda sekalian, masih digunakan pakai hingga hari ini. Kesan peninggalan Ibn Sina dalam bidang perubatan. Seperti mana kita tahu, Ibn Sina ni dia hidup waktu zaman kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Dan waktu zaman kerajaan Abbasiyah ni, mereka sangat tekankan pada ilmu pengetahuan, penyebaran ilmu. Jadi antara sumbangan Ibn Sina, dia telah mengembangkan ilmu perubatan tersebut. Dan seterusnya, hasilnya kaedah perubatan yang baru, yang lebih baik dan efisien. Dan ketiga, hasilnya peralatan perubatan yang canggih, yang lebih memudahkan untuk orang lain. Dan akhir sekali, pelbagai penyakit dapat dirawat dengan lebih cepat dan berkesan. Akhir sekali, sifat-sifat Ibn Sina yang harus kita contohi. Yang pertama sekali, kita mestilah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan seterusnya, kita tidak boleh membuang masa. Kita perlu manfaatkan masa yang ada ni untuk melakukan perkara-perkara yang berfaedah lah. Ketiga, kita perlulah sentiasa membaca dan mengkaji Al-Quran. Seperti mana kita tahu, menuntut ilmu ni dianggap sebagai satu jihad antara fardu ain dan fardu kifayah kita. Jadi kita sangat digalakkan untuk mengkaji Al-Quran. Keempat, taat perintah agama. Kelima, kita perlulah berdoa apabila kita menghadapi kebuntuan. Keenam, menguasai pelbagai ilmu nakliyah. Ilmu berteraskan wahyu. Dan akhir sekali, kita perlulah rajin dalam membuat penyelidikan supaya negara berkembang dengan lebih maju. Sekian, terima kasih.